Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 3 yang Ustaz kasih sekalian, Alhamdulillah bertemu kita lagi pada hari ini. Dan hari ini kita akan mempelajari tajuk yang baru di bawah bidang adab, iaitulah tajuk yang dinamakan Jaga Adab Tidurmu. Jaga Adab Tidurmu. Baik anak-anak sekalian, tidur adalah satu nikmat daripada Allah. Ini kita kena tahu. Sebab itu bila kita bangun daripada tidur, kita puji Allah. Allah jadikan tidur satu nikmat, satu kerehatan untuk badan kita yang telah penat bekerja, penat digunakan sepanjang waktu siang. Untuk kita dapat satu kerehatan dalam bentuk tidur, seluruh anggota kita kecuali jantung akan berehat. Dan Allah sebut dalam Quran, waja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kamu itu sebagai satu kerehatan. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, salah satu tanda kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat tidur itu adalah dengan kita mengamalkan adab tidur. Baik, kita lihat pada buku teks kita halaman 122. Dia membahagikan adab tidur ini kepada beberapa bahagian, iaitu pertama, amalan sebelum tidur, dan kita juga ada amalan selepas bangun daripada tidur. Nanti kita akan lihat satu persatu. Baik, bagaimana kita nak menjaga adab tidur kita dari sudut sebelum tidur? Yang pertama, dia kata tidur awal. Kita kena tidur awal supaya badan kita sihat, akal kita cerdas. Anak-anak pada usia yang muda penting, kerana ini membantu kemampuan kita dimaksimumkan, ataupun kita dapat menuntut ilmu, dapat memahami ilmu, dapat belajar sesuatu dengan semaksimum mungkin bila mana kita dapat tidur yang cukup. Cara untuk dapat tidur yang cukup adalah dengan tidur awal. Bila kita tidur awal, kita bangun awal, kita salat subuh, mulakan hari dengan kebaikan, Allah rahmati kita. Yang kedua, kita berwudu. Berwudu adalah untuk memastikan kita tidur dalam keadaan bersih dan suci, yang mana Allah suka kepada hambanya yang menjaga kebersihan dirinya. Jadi kita pastikan diri kita sebelum tidur berwuduk. Ringkas sahaja, mudah sahaja, tidur dalam keadaan bersih. Allah jaga kita sepanjang tidur kita. Kemudian antara adab sebelum tidur, kita kena mengibas tempat tidur kita. Bukan mengebas, kibas tempat tidur, maksudnya kita tepuk dan bersihkan sedikit tempat tidur kita supaya tempat tidur kita itu selesa dan sesuai untuk kita tidur. Kemudian bila mana kita nak tidur, hendaklah kita membaca basmalah. Ustaz dah ajar dulu apa itu basmalah, iaitulah Bismillahirrahmanirrahim. Juga bagi seorang Islam, seorang Muslim, sunat bagi kita juga tidur mengiring ke sebelah kanan. Mana sebelah kanan kita mengiring ke arah kanan. Dari sudut kesihatan ni penting ya anak-anak, kerana bila mana kita tidur mengiring ke sebelah kanan, kita tidak menekan jantung kita. Jantung kita berada di mana? Mana jantung? Jantung berada bukan di kanan, jantung berada di kiri. Bila kita tidur mengiring sebelah kanan, jantung kita akan lebih segar, dapat bernafas tanpa tekanan, tanpa tekanan. Itu lebih baik untuk kesihatan. Kemudian kita juga membaca doa dan berzikir sebelum tidur. Ingat Allah, kerana tidur ni adalah kematian kecil. Kita tak sedar apa berlaku. Bahkan mungkin ada orang yang Allah uji, Allah jadikan takdir dia meninggal dunia dalam tidur. Maka sebab itu penting untuk kita ingat Allah sebelum kita tidur. Ini doa sebelum tidur yang diajar oleh Nabi. Banyak lagi doa lain sebenarnya juga diajar oleh Nabi, tapi ini antara yang paling ringkas, paling pendek yang boleh kita amalkan, mudah untuk kita. Kita baca sama-sama. Bismikallahumma ahya wa amut. Ustaz ulang. Bismikallahumma ahya wa amut. Maksudnya, dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Jadi kita perlulah mengamalkan adab tidur ini supaya apa? Supaya kita mendapat kelebihan pahala dan mendapat kelebihan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, Nabi SAW disebut di sini, Nabi tidak suka kepada orang yang tidur tanpa menunaikan solat isyak terlebih dahulu. Maksudnya seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya kita jangan tidur melainkan selepas kita dah tunaikan solat fardu isyak. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, kita lihat pula halaman 123.
Iaitulah bila mana kita dah jaga adab kita sebelum tidur, ada juga perkara yang menjadi amalan selepas bangun daripada tidur. Yang pertama, bila kita buka saja mata kita, kita bernafas, kita lihat bahawa kita masih lagi Allah berikan kesempatan untuk bangun pada pagi ini, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara memuji yang diajar oleh Nabi? Inilah doanya. Nabi ajar, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maksudnya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ia mematikan kami, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Nampak cantik doa ini anak-anak. Kita puji Allah, kita akui bahawa dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan kita sedar bahawa kita akan dikembalikan, dibangkitkan setelah kematian kita nanti untuk balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ajar kita, nak tidur ingat Allah, bangun tidur pun ingat Allah. Kemudian yang kedua, kemas tempat tidur. Ini adab seorang Muslim yang bagus, tak suka menyusahkan orang lain. Dia kemas tempat tidur dia. Tak perlu ibu dia bersusah payah nak mengemas, ayah dia bersusah payah nak mengemas. Dia kemas, kemudian dia basuh tangannya. Dalam hadis Nabi SAW suruh kita basuh tangan bila bangun tidur, kerana Nabi kata ketika mana kamu tidur, kamu tidak tahu di mana kamu letakkan tangan kamu itu. Ketika kita tidur, kita tak tahu di mana tangan kita letakkan. Waktu bila mana kita tidur, mungkin tangan kita ini kat mana-mana kita letak, tanpa kita sedar. Mungkin kita pegang kemaluan kita, mungkin kita ada binatang yang mungkin kita pegang, ada kotoran yang mungkin kita pegang. Maka Nabi ajar kita bangun tidur, kita hendaklah basuh tangan kita. Basuh tangan kita. Kemudian Nabi SAW mengajar kita juga halaman 123 tadi, iaitulah Nabi mengajar kita bersiwak ataupun memberus gigi. Sebelum daripada itu membasuh muka lah. Dah basuh tangan, basuh muka, cuci hidung. Kemudian Nabi ajar masuk air dan menghembuskan. Ini istinsyak. Dalam bahasa Arab dipanggil istinsyak. Ambil air masuk dalam hidung, macam kita buat sewaktu kita berwudu. Kemudian kita bersiwak dan memberus gigi. Bersiwak ni dia ada kayu siwak. Tetapi zaman kita hari ini moden, kita gunakan berus gigi, juga mendapat pahala sunnah. Baik, apa dia bahagian yang seterusnya? Jadi kita lihat tadi ada 6 adab sebelum tidur, ada 5 adab ataupun amalan selepas bangun daripada tidur. Maka kemudian anak-anak yang dikasihi sekalian, ada dalil di sini. Dalil Ustaz ajar dulu. Apa dalil? Dalil adalah bukti. Dalil adalah bukti. Ustaz ajar dulu dalil bukti. Maka kita tengok macam mana dalil yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Dalil berkaitan dengan disuruhnya kita ambil wudu, disuruh kita jaga adab tadi. Ini dalilnya. Tengok dalam petak warna merah ini. Kata Nabi SAW, "Idza ataita madja'aka fatawadda." Apabila engkau mendatangi ataupun engkau hendak tidur, maka ambillah wudu akalis salah. Nabi kata, sebagaimana engkau berwudu untuk salat. Thumma taji' ala shiqqikal ayman. Kemudian hendaklah kau baring mengiring ke sebelah kanan. Ini kata Nabi, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maka kita jagalah seperti mana dipesan oleh Nabi SAW. Seorang mukmin ini dia tidak ada perkara yang lebih penting bagi dia melainkan mengikuti jalan Nabi SAW. Nabi kata kalau kau nak tidur, maka hendaklah berwudu. Kemudian bila mana kau dah berwudu, berbaringlah ke di atas rusuk sebelah kanan, maksud mengiring ke sebelah kanan. Itu diajar oleh Nabi. Maka kita buat, kita baca doa, itulah namanya tidur yang cemerlang. Tidur dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tidur kita itu betul-betul memberikan kerehatan kepada kita. Mudah-mudahan memberikan betul-betul nikmat rehat. Allah Taala jadikan kita dapat melakukan ataupun melaksanakan aktiviti hidup kita dengan lebih cergas pada keesokan harinya. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, kemudian ini kita akan tengok pula bahagian yang seterusnya, iaitu apa kepentingan. Ini penting. Kenapa kena jaga adab tidur? Kenapa kena jaga adab tidur? Apa dia adab tidur? Adab tidur yang kita dah belajar tadi. Sebelum tidur, bangun tidur. Kemudian kita akan tengok pula kepentingan. Kenapa penting kita jaga adab? Pertama dia kata,
menjadi satu ibadah dalam kehidupan. Kan Ustaz sebut tadi, bila mana kita jaga adab, ikut sunnah, tidur kita itu jadi ibadah. Bila kata ibadah, dia dapat pahala. Bayangkan Allah punya sayang kat kita, tidur pun dapat pahala. Kemudian yang kedua, jaga kesihatan fizikal. Ustaz dah sebut tadi, cukup tidur, akal cerdas, badan sihat. Maka itu kepentingan jaga adab, tidur awal dan sebagainya. Yang ketiga, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad. Sunnah ni adalah bagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, kita lakukan. Menunjukkan bahawa kita sayang dan cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan di akhirat besok Nabi mengakui kita sebagai umatnya, Nabi berikan syafaat kepada kita. Dan bila mana adab tidur kita jaga sesuai seperti mana diajar oleh Nabi, kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang penting juga yang kelima ini, iaitulah kita tidur dalam keadaan terhindar daripada gangguan syaitan. Disebut sini kan, kalau kita tengok dialog kat sini, ayah ni pesan Nabil, elakkan tidur meniarap dan pakailah pakaian yang menutup aurat. Jangan anak-anak ya, jangan tidur telanjang. Jangan tidur meniarap, jangan tidur telanjang bogel, panas macam mana pun, pakailah dengan pakaian yang menutup aurat. Kerana ini adalah adab. Jadi anak-anak yang dikasihi sekalian, itu adalah beberapa perkara berkaitan dengan adab tidur yang kita pelajari hari ini. Baik, kemudian anak-anak yang dikasihi sekalian, Ustaz nak sentuh juga bahagian yang baru, iaitulah apa yang kita sebut kat sini sebagai qailulah. Qailulah, tengok halaman 125. Qailulah. Apa itu qailulah? Kita tengok, qailulah adalah tidur sekejap sebelum masuknya waktu zuhur. Anak-anak sekarang di rumah, anak-anak sekarang ada masa lapang. Kalau kat sekolah mungkin tak dapat buat, takkan nak tidur dalam kelas. Tetapi sekarang kita di rumah. Qailulah ni satu perkara, satu keadaan di mana seseorang tidur seketika, 15 minit, 20 minit atau setengah jam sebelum masuknya waktu zuhur. Kalau zuhur masuk pukul 1, maknanya dia qailulah lebih kurang pukul 12.30, 12.20 macam tu. Tidur sekejap dan dia akan bangun bila mana masuk, sebelum masuk waktu zuhur lah dia bangun. Dan tidur yang sekejap ini ada nilai dia. Jadi anak-anak sekalian boleh baca di sini. Qailulah yang sekejap ni ada kebaikan dia. Iaitulah dia kata, dia ada kepentingan dia dari segi mental dan fizikal. Mental adalah akal kita, fizikal adalah anggota luaran kita. Dia meningkatkan fungsi otak, mengukuhkan ingatan. Anak-anak belajar perlu kukuh ingatan, perlu banyak mengingat fakta, mengingat ilmu, menghafal doa, menghafal Quran. Maka penting untuk kita ambil peluang tidur qailulah bila ada kesempatan. Kemudian kita menstabilkan emosi, hilangkan tekanan, tingkatkan kefahaman. Nampak? Dia punya dari sudut mental ni cukup banyak. Fizikal pula dia menjadikan kita ada tenaga untuk keperluan harian. Kita boleh membantu pertumbuhan otot yang kuat dan juga membantu meningkatkan produktiviti, yang mana kita lebih cergas, lebih aktif. Ini penting. Dan juga membantu kita meningkatkan sistem pertahanan badan. Sekarang ni musim wabak, musim penyakit, macam-macam perkara orang lakukan untuk menjadikan badan kuat dan dapat bertahan daripada penyakit. Maka Nabi telah ajar kita, bila mana kita amal qailulah ni, ada kebaikan dari sudut pertahanan badan kita daripada penyakit. Kemudian memberikan tenaga, ini penting. Berikan tenaga kepada kita untuk qiyamul lail, menghidupkan waktu malam, bangun sekejap pada waktu malam, berwuduk, salat 2 rakaat, berdoa, itu namanya qiyamul lail. Baca Quran. Maka mana kita nak dapat tenaga untuk bangun ni? Salah satunya dengan kita melakukan qailulah ataupun tidur sekejap sebelum masuk waktu zuhur. Baik, itu perkara yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Maka hari ini nanti Ustaz akan bagi tugasan melalui grup WhatsApp. Kita belajar hari ini adab tidur, kita ulang sikit. Adab tidur kita ada 2, adab sebelum tidur dan juga amalan selepas bangun tidur. Kemudian kita ada dalil hadis Nabi ini, Nabi ajar kita bagaimana cara tidur yang betul. Kemudian kita juga belajar kepentingan mengamalkan adab tidur, mengikut sunnah Nabi. Apa yang dilarang, jangan tidur meniarap, jangan pakai pakaian tak menutup aurat, jangan tidur telanjang. Dan juga kita belajar berkenaan dengan kepentingan qailulah. Jadi anak-anak yang dikasihi sekalian, itulah pelajaran kita sedikit sebanyak hari ini. Ustaz harap video yang Ustaz hasilkan ni membantu anda. Ustaz sebenarnya rindu dengan anak-anak murid Ustaz, tapi mudah-mudahan dengan anda mendengar celoteh Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan ada manfaatnya dan anak-anak dapat sesuatu ilmu daripada kelas kita pada hari ini. Jadi anak-anak, insya-Allah kita akan bertemu